Dan kita nampak benda ni hanya jadi modal politik. Sebab yang bercakap tu, yang duk kata tak berani, kenapa tak hantar tentera ni, orang ini adalah orang yang tutup mulut ketika PN jadi kerajaan, membenarkan pesawat Israel lalu ruang udara. Kenapa waktu itu dia tak nak berbunyi? Berjihadlah, kan? Usahkan nak pergi ke Palestin. Israel lalu atas serban korang ni, atas serban Haji Hadi ni. Kan? Atas serban atas kepala engkau. Israel lalu. Kan? Bukan dia menceroboh, diberikan kebenaran di bawah zaman PN perintah. Diberi kebenaran. Waktu itu Malam Om dah pergi, duduk dalam gua. Ke kepala masuk dalam tanah waktu itu. Mana jihad korang? Mana jihad Masa korang? itu tak ada. Hari ni Masa duk itu cerita tak. pasal takut, pasal apa. Kan? Padahal kamulah yang paling Betul lah. penakut dia. Kejap, salam. Tunggu dulu. Okay, Padahal okay. kamulah dia antara orang yang hari ni bercakap, oh PMX penakut, tak berani. Israel pernah masuk ruang udara kita. Ingat tak pernah masuk ke? Kalau dia hantar peluru itu hari dah lepas dah. Kalau dia masuk itu hari. Kalau dia gugurkan peluru itu hari, hancur dah kita. Sebab kita bagi dia masuk ruang udara kita. Masa tu Indonesia tak bagi lalu. Kita bagi lalu. Bagi kebenaran dia lalu. Hari ni korang nak menyalak, konon kawang lah hero. Waktu itu berjihad lah. Kenapa tak berjihad? Kau pergi Lestek. Kan? Lestek lah. Tu pesawat lalu. Lestek meramai. Nah, unit-unit amal tu berbaris. Pergi Lestek pesawat tu. Lawan. Sembang lah hari ni nak sembang. Oh, kenapa tak hantar askar? Kenapa tak hantar askar? Kan? Dia ingat boleh hantar-hantar terbang pesawat dari Malaysia terus masuk ke Gaza. Pesawat tu. Tak payah berhenti ke mana-mana. Masuk ruang udara. Belum sampai sepadan ruang udara lagi pesawat tu dah kena letup dah. Kan? Yang jadi bodoh. Sebab tu aku cakap, berani. Tapi kalau bodoh tak guna. Islam bukan nak orang berani bodoh. Berani tu biar cerdik. Nak tunjuk berani, biar cerdik. Bukan berani bodoh. Itu bunuh diri dia panggil. Bunuh diri. Kan? Jadi kita buat sekadar mana yang kita mampu. Sekadar mana keupayaan kita paling tinggi, kita boleh buat apa dia. Itu yang kita mampu buat. Bukan boleh ikut emosi. Kan? Dia ingat nak pergi hantar askar berperang tu macam berbaris kat Terengganu itu hari. Yang cosplay tu kan. Bawa parang kayu apa semua. Ingat mudah macam tu. Dia ingat nak hantar tentera dia macam menghantar orang pergi berhimpun di Padang Merbuk. Ingat macam tu. Kena gunakan akal dan juga pemikiran yang waras. Tak boleh kita dengan emosi saja untuk meluahkan rasa keterujaan kita terhadap saudara-saudara kita di Palestin. Banyak cara lagi kalau kita boleh buat. Contohnya kita menderma untuk saudara-saudara kita. Kemudian kita boleh lagi berdoa, kita lafazkan kunut nazilah di setiap solat kita kan. Ini salah satu cara yang terbaik untuk membantu saudara-saudara Islam kita di sana. Satu lagi tu Adi, Ya. Nabi ajar kita, kalau benda yang boleh kita cuba runding, kita runding. Kan? Dalam kaedah. Sebab Nabi pernah buat perundingan dengan kafir Quraisy dalam perjanjian Hudaibiyah. Sebab apa? Sebab waktu itu orang Islam nak masuk Mekah payah, diganggu oleh orang kafir. Nak masuk Mekah cukup susah. Jadi Nabi kata macam mana cara? Kan boleh tak berunding? Dan dia adakan perundingan. Bahkan dalam perundingan itu Nabi betul ansur lagi. Kan? Semata-mata atas kebijaksanaan Nabi. Biar dia berundur setapak tapi untuk maju beberapa tapak. Nampak macam mengalah. Sampai sahabat pun tak puas hati. Kenapa pula Nabi betul ansur sangat ni? Dalam perjanjian tu buang nama Muhammad Rasulullah. Orang kafir kata, saya tak tiraf kamu Rasulullah. Buang. Nabi kata tak apa buang. Sahabat pelik, kenapa sampai ke tahap itu Muhammad Rasulullah pun kena buang? Nabi kata tak apa. Sebab dia orang kafir, memang dia tak mengaku pun Muhammad itu Rasulullah. Jadi buanglah dia kata, tak masalah. Yang penting dia kata, matlamat dia apa? Matlamat supaya orang Islam dapat pergi ke Mekah tanpa gangguan. Itu yang sebenarnya yang dimaukan dalam perjanjian itu. Jadi dalam isu ini pun, seboleh-bolehnya kalau ada jalan yang lebih baik, gunakan jalan yang lebih baik. Di antaranya dulu, sekatan langsung tak boleh hantar bantuan, betul tak? Bantuan langsung tak boleh pintu Rafah. Tapi bila persidangan negara Islam yang Anwar hadiri, berbincang bersama dan Anwar dijemput pergi ke Mesir bincang, barulah pintu Rafah dibuka. Walaupun tidak sepenuhnya dapat masuk bantuan, tapi sekurang-kurangnya ada kemajuan. Gunakan sekat mana yang boleh. Kan? Itu cara kebijaksanaan kita. Dan hari ini tekanan terus diberikan
OIC negara Islam masih bagi tekanan. Dan percayalah, Israel pun dalam keadaan tertekan juga sekarang ni. Mereka pun dalam keadaan tertekan. Bila terlalu banyak negara Islam, semua negara dah, termasuk negara bukan Islam pun dah ada dah. Masyarakat dia bangkit, berdemonstrasi, menunjukkan perasaan. Di Amerika Syarikat sendiri pun, ramai dah manusia bangkit. Sebab ini bukan isu peperangan antara agama. Ini dah kira isu melibatkan kemanusiaan juga. Ya, betul-betul. Sebab gereja-gereja Israel pun dibom. Kristian punya gereja pun dibom. Maknanya bukan antara Islam dengan bukan Islam. Bagi kita orang Islam, niat kita kena betul lah. Kita berjuang kerana agama. Tapi bagi orang lain, adalah isu kemanusiaan. Itu yang isu Palestin ni nak kena faham betul-betul. Bukan boleh ikut emosi. Lagi satu kalau kita tengok kan, di seluruh dunia sekarang ni, orang-orang kafir, orang-orang bukan Islam, minta tolong salam, tutup dulu mic sekejap. Dia berdengung lah. Okey, baik, terima kasih. Kalau kita tengok di Amerika, di UK, di mana-mana negara-negara kafir, umat bukan Islam telah berani keluar untuk menyokong rakyat Palestin. Di sini kita tengok apa sebenarnya yang menimbulkan situasi demikian. Kalau kita tengok Allah pun pernah berkata kan, kalau umat Islam selama ini takut ataupun tidak berani menyokong sesama Islam, Allah akan sucikan umat-umat yang bukan Islam hati mereka untuk membantu agama-agama Allah ni. Okey, agama Islam terutamanya. Kalau kita tengok lagi, umat Islam, umat bukan Islam ni boleh bersatu hati sekarang ni, dia orang menunjuk perasaan, menyokong rakyat Palestin yang tengah teraniaya. Sementara di negara kita ni, umat Islam mengganggu ataupun membantah usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan, terutamanya usaha-usaha oleh PMX. Mereka menganggap ringan, menganggap enteng, menganggap seolah-olah Datuk Seri Anwar ni tidak melakukan apa-apa dan tak cukup kuat bagi mereka. Saya amat terus terang saya cakap, kita ni umat Islam yang macam mana sebenarnya? Sementara keluarga kita, saudara kita di Palestin dianiaya, tapi kita masih berbalah bersama sendiri, meremehkan orang lain, menidakkan usaha orang lain. Di mana perasaan kamu sebenarnya sebagai orang Islam? Sementara kita buat perhimpunan hari itu, tak ada pun respon daripada pemimpin-pemimpin dia orang untuk hadir menyokong kita, dan dia buat secara berasingan. Bila dia buat secara berasingan, himpunan menyokong Palestin, di akhir perhimpunan tersebut ada pula doa untuk menjatuhkan kerajaan. Ini apa yang kamu nak sebenarnya? Kamu mengcrowdkan orang ramai pada hari cuti, bukan untuk menyokong gerakan untuk Palestin sebenarnya bagi saya. Cuma lebih kepada untuk doa untuk menjatuhkan kerajaan. Allahu Akbar. Saya pun tak habis fikirlah apa sebenarnya yang diorang nak. Sambung dulu Abang Wan. Assalamualaikum. Ayalah. Maaf. Kesalam. Tak, bagi saya tujuan diorang, niat diorang tu bukan kerana nak memperjuangkan Islam. Jika kalau diorang betul-betul memau memperjuangkan Islam, diorang akan ketepikan apa segala isu. Bukan polariti, bukan nak famous, bukan nak apa ni, nak kata aku berjuang PAS ni, berjuang untuk apa ni, untuk famous, untuk gelaran dan kata apa sebagainya. Tapi untuk kepentingan negara, untuk kebajikan, untuk bantuan kemanusiaan dan sebagainya, yang baik kita ikut. Yang baik kita berdoa, kita tazkirah, musabah, kita bagi pandangan, boleh. Tak ada masalah. Perdana Menteri pun bagi ruang orang nak bagi pandangan, pendapat. Tapi cara masing-masing, strategi, Perdana Menteri ada strategi dia. Dia orang masing-masing ada strategi. Semua orang dalam perang, semua orang ada strategi dia orang. Rusia ada strategi dia, PMX ada strategi dia, Amerika ada strategi dia. Setiap orang ada strategi dia. Bila berperang, sesuatu berlaku, ada strategi dia untuk mengelak daripada berlaku kekalutan ataupun jadi benda lebih buruk, mudarat lagi, lebih teruk.
Tak ada strategi dia orang. Tapi bila PAS ni mempertikaikan seseorang tu, bermakna dia mengatakan hanya strategi dia orang saja yang betul. Strategi orang lain salah. Cara Perdana Menteri ni salah. Cara dia je dah betul. Cara orang lain salah. Padahal kalau ni kita berkongsi pendapat, kongsi ni, strategi ni, setiap manusia ada cara-cara dia orang. Cara orang berdakwah pun kadang-kadang berbeza. Jadi korang nak mempertikaikan, sedangkan kami, orang-orang kerajaan pun tak pernah mempertikaikan korang. Nak berdakwah ke, nak apa ke, tak pernah mempertikaikan. Tapi bila korang memfitnah, mengkafirkan orang, itu kami bersuara lah, mempertikaikan. Kenapa cakap macam ni? Kenapa buat macam ni? Okey, salam. Itu yang Kita bagi Cot. Cakap Cot. Assalamualaikum, host. Waalaikumsalam. Salam. First time ni aku naik host engkau ni. Terima kasih. Aku rasa umur kita sama ya host tu ya. Aku umur sekarang ni 60. Ya ke, lebih kurang lah tu. Aku masuk polis tahun 84. Aku duduk polis hutan 15 tahun. Kalau bercerita lah nak pi tadi, isu tadi lah, isu yang cakap nak hantar tentera kan, nak pi berperang dengan Israel tu, suruh hentikan lah. Tak payahlah. Bukan calang-calang kita nak pi berperang di sana tu. Kita ni apa yang ada pada kita. Pi jadi umpan, boleh jadi target. Betul tak host? Kalau pergi pun jadi target macam lah. Persediaan kita pun tak lengkap sebenarnya. Usahkan senjata. Persediaan diri sendiri pun tak lengkap. Kan? Dia orang tu kalau bagi galas peluru pun dia tak mampu jalan dah 1 kilometer pun dia orang tak ada jalan. Itu baru galas peluru JPMG tu 7.62 tu bukan bawa senjata lagi. Dia orang tak merasa, dia orang tak tahu host. Kita yang pernah merasa naik bukit, turun bukit ni kita tahulah betapa perik Yarmat. Itu pun masa kita tu tak adalah kena serang, kena apa. Satu lagi, kes di Dahad Datu tu. Itu berapa banyak tentera kita pergi mati berapa orang. Itulah Dahad Datu. Belum lagi dengan Israel yang alatan perang dia komplit dengan bom berjatuhan merata cerok. Aku rasa meraung lepas nak balik. Meraung nak balik. Kalau pergilah. Tambah yang tak pernah berperang, yang tak tahu teknik berperang tu. Garanti meraung lah. Sembang aja boleh lah. Dia orang ni sebenar-benarnya target dia orang nak kuasa. Apa saja tajuk dia orang akan guna. Fitnah ke tak fitnah dia orang tak peduli. Okey, perang Palestin pun dia orang akan guna Palestin untuk politik, untuk nak menjatuhkan BMMF. Dia orang sebenar-benar hanya nak kuasa semata-mata, bukan nak berkhidmat, bukan pasal agama, bukan pasal rakyat. Dia orang ni semata-mata nak kuasa, nak pegang jawatan, nak cari kekayaan untuk perayuk nasib dia orang sendiri. Bukan nak jaga rakyat. Ini aku cakap sendirilah, ikhlas lah ni. Dia orang nak kata apa katalah, pembohong semua yang jadi pengikut tu, ikutlah korang, ikutlah. Kadang-kadang aku pun naik boring lah dengan dia orang ni. Kadang-kadang nak komen apa dia orang nak komen apa, aku malas jawab lah. Dah kita tahu dah sampai Z. Kita baru Tuhan uji dengan bukan tak ada beras, tahu tak? Beras kurang aja pun kita dah meraung macam nak gila. Sana tu nak dapat sebutir beras pun susah. Kan? Kita tak ada elektrik 1 jam dah heboh, tak boleh buka WhatsApp lah, tak boleh nak main WhatsApp lah, panas lah, tak ada kipas lah. 1 jam tak ada api putus. Tak ada air 1 hari, bising bukan main, berdemonstrasi tak ada air. Sana tu air kena potong, api kena potong berapa minggu dah. Belum lagi masa operasi 2 minggu makanan tak boleh hantar kat kita. Apa kita makan? Tumbuk bayar tu. Untuk bayar tu kita makan sampai sakit perut, sampai berak jerit tu ya. Itulah sebab saya kata diorang belum tahan lagi. Benda-benda macam ni pun menjadi isu. Diorang tak boleh tahan. Apa lagi isu-isu besar kat Palestin tu diorang boleh hadap ke? Benda-benda bau isu beras. Dekat tak sana, dapat makan. dekat sana anak-anak dia 3-4 tahun dah pandai dah lawan Yahudi ni. Sebab dia dah biasa dah dalam suasana perang. Anak dia 3-4 tahun dah baling batu. Tak ada senjata, dia baling batu. Bila dah besar sikit, dia pegang senjata. Anak kita 3-4 tahun pegang iPad. Pegang smartphone. Pegang tablet, main game.
Jadi nak bezakan tu jauh sangatlah. Kita kena tahan diuji dalam negara kita ni dulu. Kalau negara kita ni pun tak Betul. tahan diuji, tak payah sembang Bos, lagi lah nak pergi sana. Tak payah sembang banyak lah. ada Tak payah sembang lebih-lebih ada satu lah. ada satu cerita tau. Dulu ni aku biasa jaga macam umur di Melaka tu, kem tahanan. Dalam kem tahanan tu ada satu Iran. Iran ni bekas askar Iran lah dalam tahanan tu, kau tahu. Lepas tu ada kesilapan apa, dia minta rokok pun orang tak bagi, dia minta ubat pun budak-budak aku bekat maki, dia silap ada yang something tu. Dia honggar pagar tahanan tu, terlucut dia punya konkret tau. Itu bermakna dia orang punya kekuatan, bangsa Arab punya kekuatan ni. Kalau nak beza dengan kita orang Melayu ni, kita ni, yang di Malaysia ni, aku rasa perempuan dia orang tu umur 50 pun boleh lawan laki-laki Melayu ni, yang kata bangsa Melayu ni. Bukan aku nak cakap. Dia orang kuat-kuat. Dia orang tu cukup ganas lah, cukup gasak. Kita tak mampu nak lawan dia orang lah, host. Betul tak, host? Satu lagi saya nak tambah ni. Maaf mencelah ya, Cot ya. Okey. Berkenaan dengan orang kata penghantaran tentera dan sebagainya ni. Kita ukurlah baju di badan sendiri ya. Rakyat Palestin, terutamanya orang muda sana. Kalau kita tengok di depan Masjid Al-Aqsa tu, Israel letakkan tank tu, kereta-kereta kebal mereka. Dia sanggup terjah, dia sanggup masuk ke dalam masjid tu semata-mata nak bersolat. Setiap hari 5 waktu, terutamanya subuh. Mereka sembahyang subuh ni macam kita di sini sembahyang Jumaat lah. Memang ramai orang, crowd lah. Setiap hari mereka lalui pengalaman begitu dan juga keadaan yang begitu. Kalau kita dibandingkan dengan di Malaysia ni, kita tak ada askar Israel, kita tak ada kereta-kereta kebal, masjid kosong kalau subuh. Di sini pun kita boleh nampak dah di mana kekuatan kita. Kalau belum kita bandingkan lagi dengan askar-askar ataupun pejuang-pejuang daripada Brigade Al-Qassam ya. Jauh sangat kalau kita dibandingkan dengan mereka, jauh sangat. Jadi ukur bajulah di badan sendiri. Hari ini kalau kita tengok apa yang dicakap oleh Cot tadi, saya amat bersetuju lah. Apapun keadaan ataupun usaha-usaha kerajaan, mereka tak akan pandang pun. Setiap isu yang timbul akan dijadikan bahan politik bagi mereka. Utamanya pemimpin PAS lah. Dan yang di bawah ni Seluang, Kerenggut, dia semua makan dedak ataupun makan umpan je yang ditabur oleh pemimpin mereka. Dari tahun 2003 contohnya ya, pada masa tu Tun M jadi Perdana Menteri dan juga Presiden PAS pada masa itu Allahyarham Tuan Guru Fazil Noh. Kalau kita tengok, isu Palestin ni bukan kali ini je. Tahun 2003 masa tu, Mahathir buat satu perhimpunan untuk membantah Israel dan menyokong pergerakan Palestin. Pada masa tu, Tuan Guru Fazil Noh sanggup turun, sanggup duduk satu pentas bersama Tun Mahathir pada masa itu. Walaupun politik mereka pada masa itu memang menjadi seteru lah. Kedua-dua ni memang seteru yang kuat pada masa itu. Tapi demi perjuangan Palestin, demi membela nasib rakyat Palestin, mereka sanggup turun dan satu hati. Kalau kita tengok hari ini, apa yang ada, kita tengok pemimpin-pemimpin dia orang, terutamanya Presiden PAS sendiri, Allahu Akbar, jauh sekali mereka boleh usahakan boleh duduk sekali dengan PMX kita pada hari ini untuk menyatakan hasrat dan juga tujuan kita untuk membela rakyat Palestin. Bahkan usaha-usaha PMX pun dia remehkan. Itu saya rasa satu tindakan yang kurang bijak lah daripada seorang pemimpin politik yang mewar-warkan diri mereka pejuang-pejuang Islam, parti Islam konon-kononnya. Tapi dalam hal ini mereka tak boleh duduk satu meja, tak boleh duduk satu pentas untuk berjuang bersama-sama rakyat, berjuang bersama-sama PMX kita untuk menunjukkan solidariti kita terhadap rakyat Palestin. Kalau kita tengok lagi dalam parlimen pun, saya tak pernah lagi daripada dulu sampai sekarang, inilah parlimen paling huru-hara, ketua pembangkang yang paling lemah dalam sejarah. Tiap-tiap hari meratib kerajaan untuk menjatuhkan kerajaan, hari-hari meratib untuk gagalkan kerajaan.
di mana mereka tidak membawa pun isu-isu rakyat daripada kawasan masing-masing, ya, melainkan hanya untuk kepentingan politik mereka. Sedar-sedarlah, wahai walaun di bawah ni, sedar-sedarlah. Tengoklah pemimpin kamu, tengoklah apa yang mereka bawa, apa yang mereka buat untuk kamu. Sedar-sedarlah. Jangan hanya pandai meremehkan orang lain, kan? Jangan hanya pandai memfitnah dan sebagainya lah. Itu dulu, host. Okey, Cot, ada apa komen Cot? Cot? Oh, kenapa dia turun? Putus line. Putus line kot. Line dia tak clear tu, host. Mungkin. Tadi pun seorang lagi tadi pun salam tadi pun dia terjatuh juga tu. Mungkin line tak bagus kot. Ya, tak ada tu. Dia sebenarnya bukannya dia nak pergi perang sangat. Sebenarnya Puak ni. Bukannya dia nak pergi berperang sangat pun. Tetapi sebenarnya nak menunjukkan kelemahan PMX kita. Kan? Nak tunjukkan kelemahan PMX kita. Sebenarnya kalau kita lihat dalam sejarah rekod Perdana Menteri sebelum ini, inilah Perdana Menteri yang lebih ke hadapan. Bukan maknanya kita tidak menafikan Perdana Menteri sebelum ini berbuat sesuatu. Mereka pun buat, kan. Macam Perdana Menteri Din Cirit, kan. Dia pun buat mengeluarkan kenyataan menentang Israel dalam ucapan PDF dia lah. Macam biasalah kan PDF dia. Kemudian bercakap dekat PBB, kemudian cakap Malaysia. Setakat itulah. Mahathir pun macam tu juga. Dia bercakap lantang di PBB, kemudian keluarkan kenyataan dekat Malaysia. Tapi PMX kita, dia bercakap di PBB dengan lantang. Dia sebut nama mereka, dia sebut nama Rusia, dia pun sebut nama juga Israel, dia sebut juga nama Palestin, bahkan Afghanistan pun dia sebut. Kan? Dan juga dia juga mengkritik Afghanistan, walaupun dia memberikan sokongan kepada kerajaan Afghanistan, tapi dalam sokongan itu pun dia mengkritik. Dia minta Afghanistan cubalah sikit, kita berikan sikit pengiktirafan kepada wanita. Mana dia mengkritik Afghanistan. Kan? Walaupun dia beri sokongan kepada kerajaan Afghanistan, tapi dia perbetulkan. Itu cara PMX kita. Yang betul-betul, yang tak betul dia akan cakap tak betul. Kemudian dekat PBB, kemudian dia balik kat Malaysia, dia buat kenyataan melalui Wisma Putra secara tegas, kan, tentang penentangan kita kepada tindakan Israel. Tak cukup dengan itu, dalam parlimen pula bercakap lagi dengan tegas. Tak cukup dengan itu, kita buat himpunan satu lagi, bercakap lagi. Cakap bahasa Melayu, cakap bahasa Inggeris supaya satu dunia tahu. Kan? Dia cakap bahasa Melayu, dia cakap bahasa Inggeris. Supaya wartawan-wartawan asing yang dengar ambil ucapan tu. Sebab dia cakap bahasa Inggeris. Kedutaan dipanggil datang. Kan? Kedutaan-kedutaan yang ada kat Malaysia ni dipanggil datang. Supaya mereka dengar. Kan? Dia tidak ada rasa perasaan takut pun. Dia sebut nama Israel dalam ucapan dia. Dia sebut nama Amerika dalam ucapan dia. Dia sebut nama negara Eropah dalam ucapan dia. Kan? Maknanya, kemudian tak cukup dengan itu, dia pergi pula ke negara Arab. Berjumpa dengan Arab Saudi, berjumpa dengan Mesir dan sebagainya. Beberapa negara Arab yang dia pergi. Untuk menyatakan pandangan kita, kemudian dia bagi pandangan pada negara Arab, apa perlu dia buat sesama bincang. Bukan sekadar Malaysia saja, dia bawa suara daripada Asia. Tak pernah selama ini negara-negara Asia bergabung dengan negara Islam di Asia Barat. Kan? Jadi Anwar kali ini dia bawa suara Asia tu gabung dengan Asia Barat. Nak biar nampak kekuatan situ. Maknanya itu yang kita katakan Perdana Menteri ada hari ini dia lebih ke depan berbanding dengan Perdana Menteri sebelum ini.